Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua. Selamat mengikuti kem memanah MSSD Keluang bagi tahun 2021 secara atas talian bersama saya, Coach Wahyu, Jurulatih Bertauliah Tahap 1 Kebangsaan dan pemegang lisensi bagi kejurulatihan memanah kebangsaan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkongsi sedikit berkaitan dengan pengenalan dan keselamatan dalam sukan memanah. Sebelum itu, izinkan saya menceritakan sedikit tentang profil diri saya. Nama saya adalah Nur Wahyu binti Abdul Wahab, guru di SK Bandar Tinam. Saya adalah Timbalan PTPS Memanah Daerah Keluang dan juga Jurulatih Memanah Majlis Sukan Negeri Johor dan Majlis Sukan Daerah Keluang bagi program Gold. Seterusnya, Jurulatih Memanah SK Bandar Tinam dan Setiausaha Kelab Memanah WOW. Dan terakhir, saya juga adalah seorang hakim memanah peringkat negeri Johor. Okey, kita teruskan dengan slide kita yang pertama, yang seterusnya berkenaan dengan topik utama kita iaitu pengenalan sukan memanah. Harap bersedia? Okey. Pengenalan sukan memanah. Apa itu yang kita kenali dengan memanah? Memanah kita boleh gambarkan sebagai sukan statik. Kenapa statik? Statik ni pegun, tidak bergerak. Okey, memanah tidak banyak bergerak. Dia hanya memerlukan kemahiran. Okey, kemahiran kita akan terangkan kemudian. Okey, dan yang utama adalah kekuatan dan ketahanan bahagian atas badan. Okey, atas badan, upper body kita daripada pinggang kepada kepala dan khusus kepada lengan kita dan juga bahu. Itu adalah kekuatan untuk memanah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan kemahiran pula? Okey. Kemahiran inilah yang kita kenali sebagai form dalam memanah. Okey. Apa itu form? Kita akan belajar nanti di slot yang ketiga berkenaan dengan 9 teknik asas. Itu dikatakan form. Okey. Dan ditakrifkan kemahiran ini adalah keupayaan seseorang itu untuk melepaskan anak panah pada sasaran, iaitu target buttress. Okay, dalam jangka masa tertentu dengan ketepatan. Okay, dalam memanah, kita ada timing. Untuk 6 arrow adalah 4 minit. Itu adalah jangka masa yang telah ditetapkan dan juga ketepatan adalah panahan kita mengenai buttress. Okey, seterusnya. Sukan memanah recurve di Malaysia. Okey, sedikit dia punya sejarah. Okey, kenapa recurve? Tidak kategori yang lain kerana recurve adalah satu platform dalam sukan MSSD, MSSJ dan MSSM. Okey, di Malaysia sukan memanah kita adalah di bawah kelolaan Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia atau dikenali sebagai NAAM. Manakala di peringkat sekolah pula, sukan memanah ini di bawah kelolaan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ataupun MSSM. Dan untuk pengetahuan semua, MSSM dipertandingkan bermula pada tahun 1996. Itu pertama kalinya dipertandingkan di peringkat MSSM. Okey. Apakah tujuan kita memanah? Setiap orang buat sesuatu mesti ada tujuan. Okey, dalam memanah, tujuan ada pelbagai. Bergantung kepada individu. Pertama adalah sunnah Rasulullah. Yang kedua, meningkatkan daya fokus yang tinggi. Yang ketiga, untuk kesihatan badan. Yang keempat, untuk kesihatan mata kita Okey, sebab dia lebih kepada aiming. Okey. Yang kelima adalah hobi. Yang keenam, merupakan sukan kegemaran bagi sesetengah individu. Dan memanah ini juga boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan. Okey. Seterusnya, dengan memanah, seseorang itu boleh dihargai hasil daripada usaha sehingga ia berjaya. Okey. Seterusnya, dengan memanah juga, seseorang itu dapat mewakili negara sekiranya atau usaha keras setiap atlet itu mengharumkan nama daerah, nama negeri dan seterusnya di peringkat kebangsaan untuk mewakili negara. Okey. Kemudian, ada setengah individu mempunyai duit yang lebih, jadi dia boleh perolehi peralatan yang lebih bagus untuk memanah ataupun ada setengah
pendapat, mengatakan saja suka-suka ataupun ikut kawan. Okey? Jadi terpulang kepada tujuan kita atas individu. Okey, seterusnya. Siapakah yang boleh memanah? Okey, untuk memanah ni sebenarnya tiada masalah ya. Pada orang yang nak memanah, sesiapa saja boleh memanah, tak kira lelaki atau perempuan, di peringkat kanak-kanak sehinggalah ke peringkat veteran. Okey, dan tidak terkecuali adalah orang kelainan upaya. Sebab orang kelainan upaya ni dah sampai ke peringkat Olimpik pun untuk memanah ya. Jadi tak ada yang mustahil jika kita nak mencuba sesuatu. Okey, jadi bermulai daripada sekarang, siapa yang nak memanah boleh memanah, ada peralatan, ada tempat, okey, boleh teruskan usaha untuk memanah. Okey. Terusnya. Itu adalah bulat. Apa mengenai bulat ni? Okey, itu adalah tanda kita perlu alert dengan satu perkara, iaitu keselamatan. Dalam memanah, keselamatan itu adalah keutamaan. Okey, dalam sukan memanah, keselamatan terbahagi kepada 3. Pertama, sebelum memanah. Kedua, semasa memanah. Dan yang ketiga, selepas memanah. Okey, kita lihat apa yang perlu dilakukan daripada segi keselamatan sebelum memanah. Okey, pertama, kena pastikan keselamatan kawasan tempat kita nak memanah. Okey, pastikan selamat. Tak ada orang kata apa, benda-benda yang boleh mencederakan kita. Okey. Yang kedua, tempat yang bersesuaian. Tempat bersesuaian tu jangan tempat yang terlalu sempit. Okey, biar tempat yang lapang yang kita dapat melihat di sekeliling kita. Okey, yang ketiga, cuaca. Cuaca kena cuaca yang bagus. Berangin tak ada masalah. Kecuali kilat ataupun petir. Memang tidak boleh langsung memanah, dan jika kamu sedang memanah, kamu perlu berhenti serta-merta. Okey, masa yang sesuai. Masa sesuai untuk memanah pagi, petang, ada setengah tempat pun malam pun boleh memanah. Okey. Kecuali kalau boleh elakkan kalau terlalu panas. Okey. Takut kamu hidrasi. Jadi pilihlah masa yang bersesuaian. Dan yang terakhir untuk sebelum memanah adalah keselamatan atlet. Apa yang perlu keselamatan atlet? Yang kita tekankan di sini adalah pemakaian. Okey, dia punya kena pakai chest guard, kena pakai arm guard, kena pakai finger tap, quiver, kasut yang bertutup dan sebagainya. Itu adalah salah satu keselamatan bagi atlet itu sendiri. Okey, seterusnya kita teruskan dengan semasa memanah. Okey, apa keselamatan semasa memanah? Pertama, kamu perlu pastikan alatan kamu itu betul-betul dalam keadaan baik. Lim dia bagus, string dia elok, okey, agar kamu tidak hilang kawalan. Okey? Kerana bila peralatan rosak akan mencederakan kamu. Dan yang paling utama, jangan sekali-kali melakukan dry fire. Apa itu dry fire? Dry fire adalah melepaskan panahan tanpa anak panah. Boleh merosakkan lim, boleh menyebabkan kecederaan. Yang kedua, kamu menarik atau menghalalkan busur kamu pada kawan atau melakukan panahan ketika terdapat sasaran yang bergerak di depan kamu. Okey, contoh kamu nak shoot, depan tu ada lalu kucing, ada burung, jangan shoot, berhenti dahulu. Okey? Dan jangan menghalalkan busur tu walaupun ada arrow ke tak ada arrow pada kawan kamu. Itu pun tidak dibenarkan. Okey, yang ketiga, melakukan panahan ke udara ataupun kita panggil hydro. Dan yang keempat, bergurau senda atau bermain-main dengan peralatan memanah. Okey, seterusnya, selepas memanah yang ketiga. Pastikan arrow mencukupi jumlah panahan, mengikut jumlah panahan kamu. Kalau kamu shoot 6 batang lah, kena cari kalau tak jumpa. Okey, jangan berlari dalam kawasan memanah kerana ia boleh menyebabkan kecederaan. Yang ketiga, jangan berebut semasa mencabut arrow, one by one. Okey? Dan sentiasa berhati-hati dan peka dengan arahan jurulatih kamu. Jelas ya? Okey. Jadi, untuk yang terakhirnya, perkataan learn. Learn. Belajar dan belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Kerana, it does not matter how slowly you go, so long as you do not stop. Okey? Jangan berhenti. Terus untuk menjadi yang lebih baik. Itu saja daripada saya, Coach Wahyu. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye.